Di antara amalan yang dicadangkan untuk kita buat dalam musim kita duduk di awal bulan Zulhijjah ini ialah satu, puasa Zulhijjah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Hunaidah bin Khalid, dia kata isteri dia habaq dia. Isteri dia ni nama Hindun binti Abi Umayyah. Dia ni tabi'in. Dia kata isteri dia habaq dia. Kata isteri Nabi habaq dia. Kata isteri-isteri Nabi ini, Nabi SAW kana yasumu yawma Ashura. Nabi puasa Ashura, Nabi tak tinggal. Bila tuan-tuan? Puasa Ashura bila? 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi puasa Ashura, Nabi akan buat. Wa tis'an min Zulhijjah. 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari Nabi puasa dalam bulan Zulhijjah. 10 boleh puasa ke tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu hari haram puasa, hari raya haji. Jadi 1 sampai 9 Nabi biasa buat puasa 9 hari. Wa thalathata ayyam min asy-syahr. Di antara amalan Nabi ialah Nabi ambil 3 hari dalam sebulan. Dalam sebulan Nabi ambil 3 hari. Awwal itsnain min asy-syahr. 3 hari itu selalu Nabi nanti ambil macam mana? Isnin pertama tiap-tiap bulan. Isnin yang pertama tiap-tiap bulan. Ini bulan berdasarkan bulan Hijrah, bukan bulan orang putih. Minggu pertama dalam bulan Islam ni Nabi nanti ambil hari Isnin puasa. Wa khamisain. Lagi 2 hari Nabi ambil hari Khamis. Mana-mana hari Khamis dalam sebulan. So Nabi akan puasa sebulan 3 hari. Dan kadang-kadang Nabi ambil ayyamul bid, 3 hari bulan terang mengambang. Nabi ambil 3 hari. Demikian amalan Nabi SAW, dan kita dicadangkan untuk buat benda-benda macam ni. Paling tidak, yang kedua, kita buat puasa Arafah. Nak ambil daripada 1 sampai 9 ni nampak pasal apa? Pasal puasa 6 hari tu pun macam nak cerai nyawa. 6 saja, jadi 9 pula. Kata 6 pun nyawa kot telinga. Nak habis ni duk tengok kalender, ada berapa hari ni, ada 6 hari lagi nak habis Syawal. Alamak, aku baru puasa sehari ni. Apa ni? Mana lepas ni tak boleh dah tak puasa, kena puasa. Pasal dah hujung Syawal dah. Tata mai duk abang 9 pula dah Zulhijjah. Jadi kita tak boleh pi. Tangga tu kita tak boleh pi. Pasal kita ni tangga private bawah saja. Paling koman dia kata kita ambil puasa Yaum Arafah. Nabi SAW, sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ma min yaum akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Aisyah kata Nabi bagi tahu, Nabi kata tak ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih hari itu untuk Allah membebaskan berapa ramai hamba dia daripada masuk neraka. Tuan, macam raja-raja punya birthday, pada hari birthday dia ada apa? Pardon, pengampunan. Ada pihak akan mencadangkan ni nama dia ni minta sempena hari lahir ke bawah duli tuanku, sign bagi pengampunan, keluar awal daripada penjara. Itu bawa raja atas dunia. Ini Maliki Yaumiddin, raja yang memerintah hari akhirat esok ni. Dia sebagai raja besar, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai raja besar, dia pilih satu hari untuk Allah pilih hamba-hamba dia ni untuk keluarkan dia, bebaskan dia daripada kena neraka. Bila hari itu? Hari Arafah. Dalam setahun 300 hari lebih ni, Tuhan pilih hari Arafah untuk dijadikan hari Allah Subhanahu wa ta'ala pilih hamba-hamba dia yang tertentu, mereka ni bebas daripada neraka. Siapa kata ni? Nabi SAW kata. Aisyah bagi tahu kepada kita semua, wa innahu layadnu, pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun mendekati makhluk dia. Summa yubahi bihimul malaikah, kemudian di depan malaikat Allah yang ramai-ramai ni, Allah bangga kepada manusia yang menjadi hamba dia.
Fayaqulullah, Tuhan kata, ma arada haula. Tuhan kata, apa lagi yang mereka nak, aku nak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal Allah bangga dengan manusia di depan malaikat. So, malaikat Allah tak bagi nafsu kat dia. Jadi kalau sekiranya malaikat tak buat maksiat, malaikat jadi makhluk yang baik, itu biasa. Pasal dia tak ada nafsu. Allah jadikan manusia, Allah pasang nafsu dalam diri kita. Kalau kita boleh kontrol nafsu kita, kita boleh tundukkan nafsu kita, maka Allah wajar berbangga dengan hamba yang dia bagi nafsu, tapi hamba ni boleh tundukkan nafsu dia untuk taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbangga di depan malaikat dia. Hampa tengok, ini makhluk manusia aku buat. Aku jadikan mereka ni ada nafsu, tapi mereka boleh tundukkan nafsu mereka untuk taat kepada aku. Maka hari ini aku pilih orang-orang yang tertentu, bebaskan mereka daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan hari Allah nak pilih untuk nak bebas orang daripada neraka ni, biarlah kita dalam keadaan berpuasa pada hari itu. Mudah-mudahan kita salah seorang yang terpilih untuk bebas daripada neraka, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Zulhijjah ini juga amalan yang dicadangkan kepada kita ialah buat korban, ibadat korban. Kita tidak boleh buat benda ni lain daripada hari raya haji sampai hari tasyrik. Tak boleh buat. Lewat sehari je tuan-tuan sembelih, sudah tidak jadi korban. Dia jadi sembelihan biasa. Nak jadikan sembelihan itu sembelihan korban, macam mana? Pastikan disembelih pada 10 sehinggalah sampai ke 13 Zulhijjah. Ini 4 hari spesial ini untuk kita dapat kelebihan melakukan ibadat korban yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala kata, hampa sembelih lembu, hampa sembelih kambing, hampa sembelih unta, bukan darah, bukan daging tu yang aku mahu. Tuhan kata, hampa pergi sembelih ni semua menatang-menatang ni, aku bukan mau darah tu, aku bukan mau daging tu. Tuhan kata apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang aku nak ialah ikhlas dan taqwa hampa kepada aku. Pasal apa manusia sanggup berkelop duit? Tuan-tuan, satu panggu berapa duit lah ni? Sampai 600, sampai 600 lebih. Bukan haji aja naik harga, lembu pun naik harga. Dulu sepanggu duduk main 300 lebih, lagi awal 200 lebih, 300 lebih, 400 pun dulu kita sakit gigi dah, kita kata mahal. Lah ni dia duduk main 650 berada sepanggu. Mau tak mau sudah. Kita tersat nak balik fikir, pi pula dia kata lembu habis lah. Punya ramainya orang nak buat ibadat yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Maksudnya apa? Manusia nak cari pahala. Mahal, manusia tahu kata mahal, tapi dia nak cari pahala. Pasal apa? Pasal dia beriman kepada Allah, dia percaya dengan ayat Quran, dia percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duk cerita tentang kelebihan buat ibadat korban ni. Manusia sanggup, walaupun bajet dia lari, dia tarik juga duit sikit, dia buat juga. Pasal apa? Dia tak mau ketinggalan di hari akhirat esok, dia tak mau menyesal.